baru 9.17 menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. So lepas ni dah habis dah. Ini last untuk bab 9. Lepas ni kita nak masuk bab 8. Okey. So TP5 TP5 ini biasanya soalan yang kerap ditanya di dalam peperiksaan, khususnya dalam peperiksaan akhir tahun lah, ataupun PT3, ataupun pada ni kalau dulu masa zaman cikgu SPM pun ditanya juga. Cikgu masih ingat lagi lah, 4 markah biasanya ditanya dalam kertas 2 untuk matematik. Okey. Jadi kamu akan jumpa lagi bila kamu naik tingkatan 4, tingkatan 5, percayalah. Mungkin tak belajar tapi soalan tu akan keluar. Jadi kalau kamu mahir dah sekarang, kamu dah ada asas, kamu kukuh asas kamu pada ketika ini, insya-Allah tak ada masalah kamu naik tingkatan 4 dan tingkatan 5, okey? Tu je cikgu boleh bagi tahu. Apa yang kamu belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 ni, kalau kamu mahir asas-asas tertentu, tiada masalah kamu naik tingkatan 4 nanti. Okey? Matematik ni sebenarnya taklah susah, tapi kena sentiasa cuba buat latihan, fahamkan benda basic lah, asas tu, baru kamu boleh mahir. Okey. So TP5 ni paling tinggilah dalam tajuk ni kita tak ada TP6, TP5 paling tinggi. Okey. Kita nak aplikasikan apa yang kamu dah belajar sebelum ini, apa dia, bagaimana nak tentukan nilai M, kecerunan, nilai Y, pintasan, nilai Y, nilai C, pintasan Y. Okey, lepas tu nak kira kecerunan bagaimana, okey, nak bina persamaan garis lurus macam mana, nak tentukan titik persilangan bagaimana. Semua yang kamu dah belajar sebelum ni akan diaplikasikan dalam subtopik ini. Jadi kamu memang kena master yang sebelum ini. Kalau tidak, kamu susah untuk jawab soalan yang diberikan ini. Contoh ini soalan. Ini adalah soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan lah. Okey. Kamu kena keluarkan seberapa banyak maklumat yang diberi berdasarkan soalan. Biasanya soalan dia akan bagi maklumat yang penting. Okey. Yang kamu boleh gunakan untuk kamu selesaikan soalan yang diberi. Okey. Contoh kat sini kita ada. Okey, selesaikan masalah yang berikut. Okey, TP5 ni TP yang paling tinggi lah. Biasa soalan dalam exam macam ni lah. Okey. Dia bagi bentuk macam ni, kamu dah pening. Allah, benda ni sebenarnya tak susah. Okey, kamu lihat kita ada paksi Y. Okey, kita ada paksi Y di sini. Kita ada paksi X di sini. Okey, dan kita baca soalan dia, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, kita ada O, A, B, C. So, ini adalah segi empat yang selari. Okey, apa dia selari? Dia dah bagi tahu dah. Segi empat selari. Kamu dah belajar sebelum ni kan? Cuba kamu lihat. Mana garis lurus yang selari? Dia ada kat sini. Okey. Bila sebut segi empat selari, dah terbayang dalam kepala kamu. Bila selari, nilai apa yang sama? Itu konsep yang kamu kena pegang sekarang ni. Asas yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey? Cari persamaan bagi garis BC dan koordinat titik C. So, ada dua benda kamu kena cari kat sini. Satu, kamu kena cari persamaan bagi garis BC. Ni BC kamu. Satu lagi, kamu kena cari koordinat titik C. Titik C ni kamu kena tentukan. Titik dia, nilai X dia apa, Y dia apa. Okey? So, sekarang kita nak kena tentukan persamaan dia dulu. So, kamu kena bina persamaan BC ni. Okey, sebelum tu, kamu kena lihat dulu maklumat yang diberi. Okey, so kita ada titik B dibagi 12, 10. Titik A dibagi 12, 6. Titik C ni tak diberi nilai pada kamu. Apa nilainya? C. Tapi C ini, dia berada di atas paksi Y. So, cikgu dah terangkan sebelum ini. Kalau apa-apa titik berada pada paksi Y, nilai apa yang kosong? Kena sentiasa ingat. Kalau suatu titik itu berada di atas paksi X, nilai apa yang kosong? Okey, kalau di sini kita lihat pada C lah. Okey, kita lihat dulu pada soalan ni, gambar rajah ni sebelum kita selesaikan. Okey, kalau C ni berada pada paksi Y, nilai apa yang kosong? X ke Y? Itu first kamu kena ingat kat sini. Sebab salah satu nilai dia dah ada. Cuma kamu kena berfikir sedikit.
Okey, just okey, betul. So, nilai X kamu dia mesti kosong. Sentiasa ingat, kalau suatu titik tu berada, ni titik lah ni, berada pada paksi Y. So, nilai X kamu akan jadi kosong. Okey. Nilai Y kamu ada nilai. Okey, tak apa Danish. Baru masuk. Okey. Dan cikgu ulang balik apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Jika suatu titik berada pada paksi X, okey, nilai Y-nya kosong. Dia terbalik. Kalau titik berada pada paksi Y, nilai X kosong. Kalau titik berada pada paksi X, nilai Y yang kosong. Kena sentiasa ingat, okey? Wajib. Sebab soalan tak bagi. Kamu yang kena keluarkan. Nampak macam cikgu? Cikgu dah keluarkan. So, nilai X kamu adalah kosong. Nilai Y kamu ni ada nilai. Nanti kita akan cari. Okey? Tu konsep dia sekarang ni. Baca dulu soalan, fahamkan dulu soalan, keluarkan maklumat selagi mana kamu boleh keluarkan. Okey, selamat pagi Kancana. Okey, tak apa Danish. Okey, boleh teruskan mendengar. So, kamu dah keluarkan satu maklumat. Ada lagi maklumat lain yang kamu boleh keluarkan kat sini. Okey, tengok pada titik O ini. Titik O ini pada titik asalan, pada asalan, origin. So, apa nilai pada titik asalan O ni? Cuba kita cikgu. Ni pun dah diterangkan dah ni. Tingkatan 1 dulu dah belajar. Okey, nilai X dia apa? Nilai Y dia apa? Okey, just 4 lagi. Okey, kosong, kosong. Betul. Tahniah. Okey, bagus. Okey, kosong, kosong. So, kita dah dapat satu lagi titik kat sini. O dia adalah kosong, kosong. Okey. Okey, tak apa Tahniah. Okey, teruskan mendengar. Tak apa. Kita baru mula ni. Jangan risau. Okey. So, titik O kamu ini pada asalan ni kosong, kosong. Okey. Sekarang kita nak tentukan persamaan bagi garis lurus BC. Okey. Garis lurus. Sorry. Allah. Okey. Kita nak tentukan persamaan. Okey, kita nak tentukan persamaan. Persamaan. Cikgu buat ni. Ringkas je lah. BC. Okey. Sebelum tu kan, macam mana kamu nak tentukan persamaan BC ni? Kamu nak bina persamaan BC ni, kamu perlukan apa? Ingat balik persamaan umum dia. Okey, boleh tak seorang beritahu cikgu? Okey, persamaan umum dia. Apa persamaan garis lurus? Itu benda yang paling penting tu. Persamaan bagi garis lurus. Persamaan umum dia apa dia? Y apa? Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Lupa. Lupa sudah. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan umum dia. Okey, betul, Kishan. Y sama dengan MX tambah C. Jadi kat sini, untuk bina persamaan BC ni, kamu perlukan nilai M dan kamu perlukan nilai C. Okey. Kamu perlukan nilai M dan kamu juga perlukan nilai C. Okey. Jadi, first kali ingat balik, kamu dah belajar. Kita nak bina persamaan garis lurus, kita perlukan nilai M terlebih dahulu kan. So, macam mana kita nak dapatkan nilai M bagi ni? BC ni. Kena ingat, dia cakap apa ni? Segi empat selari, OABC. So, kamu kena tengok pada gambar rajah ni. Okay, garis lurus BC ni, dia adalah selari dengan garis lurus AO. Okay? Nampak? Kena buka sikit. Kamu kena berfikir sedikit di luar kotak. Okay, nilai M dia. Kecerunan. Okay, betul. So, kita perlu dapatkan nilai M terlebih dahulu. Nilai M apa? Nilai M kat sini. Okay? Nilai M bagi BC. Cikgu buat BC. Kecerunan bagi BC. Okay, bagaimana nak dapatkan kecerunan bagi BC ni? Maklumat dia bagi tak lengkap ni. Okay? Dia bagi titik B je, 12, 10. Kemudian dia bagi titik C ni kosong dengan Y. Memang tak akan dapatlah kita nak dapatkan nilai M daripada maklumat yang di sini. Okay, tak apa. Cuba kamu lihat pada garis lurus yang selari dengannya. AO. Apa maklumat dia bagi kat sini? Kita ada titik A, kita ada titik O. Kedua-dua titik ni diberi nilai. Nampak? A 12,6, O 00. Apa yang kamu boleh buat daripada sebelum tu? Okey. Kedua-dua. Okey, nilai apa yang sama pada garis lurus B, C dan juga AO ni?
Ni M Ni cikgu letak M, A, O. Okey? Nilai apa yang sama? Cikgu dah tulis dah kat situ. Dia selari. Ingat balik, bila selari apa yang sama? Apa yang sama? Nilai apa yang sama kelas? Kelas, nilai apa yang sama? Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Kamu kena ingat balik. Ni selari, ni garis lurus selari. BC ni dia garis lurus selari. Dengan AO ni, nilai apa yang sama ni? Okey, BC selari dengan AO. AB selari dengan garis lurus OC. So kalau BC garis lurus ni dia selari dengan AO, nilai apa yang sama? Ingat balik. Kalau selari, dua garis lurus yang selari, nilai apa yang sama? Betul. Nilai kecerunan, nilai M. Okey? Nilai M tu dia mesti sama. AO ni, M dia mesti sama dengan M kat sini. Nampak? Walaupun dia bagi bentuk segi empat, kamu kena ingat bila dia selari, nilai M dia tetap sama. Okey? Jadi nak dapatkan nilai M BC ni, tak boleh berdasarkan maklumat di sini sebab tak cukup maklumat diberi. Jadi, kamu kena dapatkan nilai M ini kamu nak dapatkan mesti daripada sini. Kenapa mesti daripada sini? Sebab sini dia bagi titik dia lengkap. Sini A, sini O kan? Sini 00, sini 126. Okey, kamu boleh tak cari kecerunan daripada dua titik? Kalau AO ni, ada rumus. Cikgu dah ajar. Dua titik. Kalau ada dua titik, boleh tak kita dapatkan kecerunan? Cikgu dah ajar sebelum ni. Yang cikgu tagging, cikgu labelkan kat sini. Sini katakan X2, Y2. Sini X1, Y1. Rumus apa kita guna untuk dapatkan kecerunan? Ingat tak? Macam mana nak jawab ni? Soalan pertama pun dah terlentang. Macam mana? Cikgu dah bagi clue dah ni. Kita ada X2, Y2, X1, Y1. Cikgu dah labelkan ni. So, rumus apa yang kita boleh guna untuk dapatkan kecerunan? Saya rasa ada satu je rumus yang... Saya rasa rumus untuk dapatkan kecerunan ada satu. Kamu dah belajar ni. Cuba ingat balik. Tengok nota. Tengok balik. Ni kita bincang sama-sama tau. Dalam exam nanti tak ada orang nak bantu. X1, Y1, X2, Y2. Itu apa? Rumus Just call. Itu rumus ke? Pintasan Y, pintasan X. Salah. Just call. Okay. Rumus tu terbalik. Tu terbalik tu. Kena betulkan lagi. Ya, betul. Ingat balik rumus untuk kita dapatkan kecerunan. Setahu cikgu ada satu je. Cikgu cuba cek balik. Tingkatan 1 kamu ada belajar ke ni? Rasa macam ada Ke tak ada Tapi apa yang kamu sebut tu betul. Persilangan. Salah Syafiq. Kita kena dapatkan nilai M. Nilai M ini, okay. Nilai M BC ni sama dengan nilai M AO. Sebab dia selari. So kita nak dapatkan MBC kat sini, kecerunan MBC kat sini, kita kena lihat pada kecerunan MAO. Okay? Sebab apa? Sebab kat sini kita boleh peroleh kecerunan untuk MAO. Kat sini tak boleh sebab kosong ada tapi Y dia tak bagi nilai. Jadi kita tak boleh gunakan rumus yang kawan kita sebut tadi tu. Okay? Ni dia. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi
Okey, bahagi X2 tolak X1. Ini rumus dia, kecerunan. Ada satu je setahu cikgu. Okey, boleh tak kamu dapatkan nilai M-nya? Cuba masukkan nilai. Cikgu dah labelkan tu. Cikgu dah labelkan Y2, X2, Y1, X1. Cuba kamu dapatkan nilai M. Berapa kamu dapat? Kita buat sama-sama ni. Kalau kamu tak lukis pun tak apa. Tapi kamu buat jalan kerja dia dulu. Tak ada. Okey, berapa dapat nilai? Okey, just score tadi terbalik dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, dapat berapa nilai M bila kamu gantikan? Okey, gantikan. Kita buat sama-sama ni. Cikgu tak tunjuk sebab kalau boleh kita buat sama-sama. Okey, dapat 1/2 kan? Just score, okey? Kita semak so kita gantikan sahaja. So Y2 dia berapa, Dok? 6. Okey. 6 tolak Y1, kosong. So X2, 12. Tolak X1, kosong. So kita dapat 6/12 sama dengan 1/2. Kita permudahkan. Okey, betul. Okey, just score betul. 1/2. Okey, dah dapat dah nilai M dia. So, maksudnya kat sini, kalau M dia kat sini 1/2, okey, M dekat sini juga nilainya adalah 1/2. Okey? Sebab apa dia selari? So, bila selari, nilai M-nya mesti sama. Okey? Nampak ni? Ni selari kan? Kamu kena tengok kat sini. Dia selari. Dua garis lurus yang selari. So, bila selari, nilai M-nya mesti sama. Aplikasikan balik. Guna pakai balik ilmu yang kamu dah belajar sebelum ini. Okey? Bila selari, M sama. Selari, M sama. So, macam mana dapatkan M? Kena ingat balik. Ada kemungkinan kadang-kadang soalan bagi kat sini persamaan. Ingat tak? Kita dah pernah buat sebelum ni. Dia bagi persamaan, kamu dapatkan nilai M dia kat sini. So, automatik M dia sama dengan nilai dia kat sini. Kan? Tapi yang ini tak. Yang ini dia bagi titik sahaja. So, kalau dia bagi titik, dia bagi 2 titik, kamu dapatkan nilai M-nya guna rumus ini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey? Itu cara dia. So, sekarang, kamu dah dapat nilai M. 1/2 kan? Okey. Sekarang, kita dah ada nilai M ni. Y sama dengan MX tambah C. So, M dah ada. Tapi nilai C tak ada. Ingat tak? Kamu dah belajar bagaimana kita nak bina persamaan garis lurus. First, kita dapatkan nilai M. Second, kita akan dapatkan nilai C. Third, yang ketiga, prosesnya kita gantikan nilai M dan juga nilai C dalam persamaan garis lurus itu semula kan? Kena ingat balik. So, kita dah ada nilai M. Sekarang kita nak dapatkan nilai C kan? So, kita nak dapatkan nilai C. Bagaimana? So, kamu lihat dulu kat sini. Okey, kita ada 2 titik. Kita ada B dan juga C. Okey, di atas garis lurus ni ada 2 titik. Titik C dan juga titik B kan? Titik C ni, ingat lagi tak? Kalau kita nak dapatkan nilai C, kita akan gantikan suatu titik. X dan Y kan? Betul? Cikgu rasa masih ingat lagi sebab baru lagi kamu belajar. Okey? Kamu boleh pilih sama ada titik B ataupun titik C. Tetapi, kalau kamu ambil titik C, dia tak ada nilai Y. So, tak boleh lah. Dia ada nilai X sahaja. Nilai Y kita tak ada. Okey? So, kamu kena ambil titik B. Kamu kena ambil titik yang berada di atas garis lurus kamu ni. Garis lurus yang kita nak cari persamaannya ini. So, C tak boleh. Sebab nilai Y dia tidak ada. Okey, kalau tak faham boleh respon Okey. So, nilai C tak boleh sebab tiada nilai Y kat sini. So, kita ambil lah nilai B. So, kita letaklah ni X.
Ini Y. Sebab titik ni lengkap dia bagi nilai X dan juga nilai Y. Dan titik B ini dia berada di atas garis lurus BC. Boleh tak kita ambil titik A ni? Tak boleh sebab A ni dia tak berada di atas garis lurus BC. Boleh tak kita ambil titik O ni? Tak boleh sebab titik O ini tidak berada di atas garis lurus BC. Kita hanya boleh ambil titik B ataupun titik C. Nak ambil titik C tak boleh sebab Y dia tak ada nilai. Kita ambil titik B sebab titik B ni nilai diberi lengkap X dan juga Y. Okey, kemudian kita gantikan dalam persamaan ini. So, nilai M dia adalah 1/2. Nilai X dia adalah 12. Nilai Y-nya adalah 10. So, kita akan gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C. Gantikan dalam ni. Ingat balik, kamu dah belajar ni. Cuma soalannya macam ini. Dia tak direct. Kamu yang kena fikirkan. Ini yang saya risau. Soalan yang begini yang saya risau. Okey. So, Y dia berapa? 10. Sama dengan M dia 1/2. X dia 12. Gantikan sahaja untuk dapatkan nilai C. Okey, saya sambung kat sebelah sini. So, dapat 10 sama dengan 1/2 darab 12. Kamu selesaikan. Kamu akan dapat 6 tambah C. Cikgu tukar tempat. Pindahkan tempat. Kanan pergi ke kiri, kiri pergi kanan. Macam ni. Supaya C kamu ni berada di sebelah kiri. Dia tak mengubah apa-apa. Tanda dia masih lagi betul. Cuma tempat saja berubah. Okey. So, 6 tambah C sama dengan 10. So, 6 ni pindahkan ke sebelah kanan. So, C kamu sama dengan 10 tolak 6. So, sama dengan 4. Okey. So, C kamu nilainya adalah 4. Okey, betul Kashwin. C kamu 4. So, kamu dah ada nilai M. Okey. Okey. Kamu dah ada nilai M sama dengan 1/2. Kamu dah ada nilai C sama dengan 4. So, ingat balik yang kamu dah belajar sebelum ni. Bila dah ada nilai M, dah ada nilai C, kita akan gantikan dalam persamaan dia ni. Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, gantikanlah. Y sama dengan M dia 1/2. X tambah 4. So, inilah persamaan. Okey, persamaan garis lurus BC. Okey. Sebab tu asas yang kamu belajar sebelum ni kena tahu. Kena faham, kena jelas. Okay, sebab soalan yang akan diberi dia tak selalunya direct. Kamu kena keluarkan, kena fikirkan. Okay. Ini soalan yang pertama. Okay, sekarang soalan dia yang seterusnya dia minta apa? Okay, koordinat titik C. Mana titik C? Ni dia. Okay. Titik C ni berada pada pintasan Y. Okay. Dia berada pada pintasan Y kat sini. So, macam mana nak dapatkan titik? Kosong dah ada. Tadi kita dah bincang sama-sama. Macam mana nak dapatkan nilai Y? Macam mana? Kita nak dapatkan koordinat titik C. Tadi kita bincang X dia kosong. Tapi Y dia kena cari. Okay. Y dia ni apa dia nilainya? Kamu boleh lihat pada graf kamu ni. Okay, C kamu ni berada di mana? Di atas part C Y. Kan? So, nilai Y kat sini, nilai Y dia kat sini kan? Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? C ni dia berada di atas part CY. Dia adalah pintasan apa? Nilai Y dia tu adalah pintasan apa?
Kan, ni garis lurus kan. Ni garis lurus. C kamu ni dia melalui pada paksi Y. So nilai Y kamu kat sini, dia sebenarnya pintasan Y. Okey, jadi di mana kamu boleh dapatkan pintasan Y bagi nilai Y ni? Pintasan Y. Betul lah, pintasan Y, yes. Di mana kamu boleh dapatkan nilai Y ni? Cuba fikirkan. X dah ada kosong. Y dia kamu kena tentukan. Y tu dia berada pada pintasan Y. Macam mana? Cikgu dah bagi tahu dah, hing dia besar tu. Y dia tu berada pada pintasan Y. Macam mana? Cikgu tulis. Y berada pada pintasan Y. Pintasan Y ni apa? Pintasan Y ni garis yang melalui pada paksi Y lah. Garis lurus yang melalui pada paksi Y. Di mana ni? Pada titik C ni. Nilai Y-nya ni adalah pintasan Y. Sebab dia berada di atas paksi Y. So, apa nilai Y tu? Koordinat titik C, kosong. X dia kosong. Y dia berapa? Y dia berada pada pintasan Y. Macam mana nak dapatkan nilai Y tu? Fikirkan. Macam mana? Danish. Okey, Danish dapat 6. Okey. Macam mana dapat 6 tu, Danish? Jaskhor dapat 4. Okey. Lagi. Ada lagi? Okey, Danish 6. Jaskhor 4. Ada lagi tak? Tak ada tak? Okey. Tak apa, kita bincanglah. Tengok betul tak jawapan yang mana satu yang betul? 6 ke 4? Okey. So, cikgu dah bagi tahu hing dia ada kat sini. Y ni berada pada pintasan Y. Okey. So, nilai Y itu sendiri adalah pintasan Y. Okey. Cuba kamu lihat persamaan dia. Tadi kamu dah bina dah kan persamaan dia. Y sama dengan 1/2 X tambah 4. 1/2 ini adalah nilai M. Okey, pada persamaan ini, mana pintasan Y? Y sama dengan 1/2 X tambah 4. Apa nilai bagi pintasan Y dia? Nilai C dia berapa? Okey, 4. Betul. Kishan. So, nilai pintasan Y dia adalah 4. Jadi, nampak tak cikgu tulis kat sini? Y ni berada pada pintasan Y. Bermakna nilai Y kamu ini adalah 4. Okey, sebab Y ini berada di atas pintasan Y. Pada garis lurus paksi Y itu, garis lurus itu melalui pada paksi Y. Titik itu berada pada paksi Y. Di mana kamu nak dapatkan pintasan Y itu, kamu kena rujuk pada persamaan yang baru kamu dapat tadi. Okey, tengok kat sini. Y sama dengan 1/2 X. 1/2 ni nilai M. 4 ini pintasan Y. Nilai C. Bermakna, nilai Y kamu ini juga adalah 4. Maka, koordinat titik C kamu adalah 0, 4. Ini sahaja. Tak payah kira. Okey?
Ya, betul. Nilai C itulah Y punya nilai. Ya, betul. Sebab apa? Sebab Y kamu itu berada di atas pintasan Y. Maka nilai C itu sama dengan nilai Y. Okey? Cikgu nak kamu korek macam tu. Cikgu nak kamu faham macam tu. Okey, maksudnya Y itu berada pada Y itu berada pada pintasan Y. Jadi Y itu sama dengan nilai C. Okey? Cikgu nak kamu fikir sampai macam tu sebab kalau kamu tak boleh keluarkan idea macam itu, dia maka tak dapatlah nanti nilai Y kamu. Ataupun macam mana cikgu nak cakap Ataupun ada lagi kaedah dia yang lain. Okey, kamu gantikan kejap cikgu cuba. Tak boleh. Okey. Ataupun satu kaedah lagi cikgu boleh tunjuk pada kamu. Mungkin ada yang ikut kaedah ini. Okay, Y sama dengan 1/2 X tambah 4 kan. Kaedah dia yang lain kamu ganti. Kan kita tahu tadi kosong dengan Y kan. So gantikan ini dalam persamaan ini. Sebab apa? Sebab X ada. Nilai dia kosong. Nilai Y yang kita nak cari. So gantikan saja. Y sama dengan 1/2 X dia kosong tambah 4. So Y kamu sama dengan 4. Ini saja. Masih dapat sama lagi. Nilai Y kamu ni sama dengan nilai C kan? Boleh? Dia ada dua cara lah kat sini. Sama ada kamu ambil saja nilai orang kata apa ni, nilai C ini sebagai nilai Y sebab Y itu berada pada pintasan Y, ataupun kamu kira saja. Gantikan kosong Y ini dalam persamaan yang kamu dapat daripada soalan yang pertama tadi. Okey? Ada dua cara lah kat sini. Okey? Maksudnya kat sini kamu kena kreatif lah. Saya sebenarnya suka topik ini sebab dia nak kena kamu berfikir banyak benda kat situ. Kalau yang jenis tak suka berfikir ni, agak susah sikit lah nak jawab soalan yang macam ini. Kebiasaannya soalan exam macam ni lah So kamu kena biasakan juga soalan ini. Tak adalah soalan tu direct terus, tak ada. Okay? Dennis faham, okay. Okay? Syafiq tadi cakap nilai C tu ialah Y punya nilai. Betul. So C tu adalah nilai Y punya nilai sebab Y itu berada pada pintasan Y sama dengan nilai C lah. Okay? Tapi tak semua macam itu. Ada juga soalan persamaan gaya lurusnya. Kadang-kadang dia bagi nilai Y tu dia tidak berada pada pintasan Y. Maka nilai Y tu tak sama dengan nilai C lah. Dia bergantung kepada soalan. Soalan ni boleh pelbagai bentuk. Okay? Tu konsep dia lah yang kamu kena pegang. Jadi tu kata topik ni dia seronok tapi dia memerlukan kamu berfikir sedikit. Banyaklah, bukan sikit banyak. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada kita pergi contoh soalan berikutnya. Okay? Okay, tak ada. Terima kasih Kashwi respon. So soalan seterusnya, nampak tak? Okay, soalan seterusnya kita ada soalan kedua. Okay, dalam rajah di sebelah, AB adalah selari dengan PQ. Nampak? Dia dah bagi siap-siap dah situ, selari. So, kamu dah seronok. Wow, okay, dia selari. Sepatutnya nilai apa yang sama? Nilai M kan? Okay. So, diberi kecerunan AB. Okay, AB kecerunannya 1/2. Cari nilai K. Okay. So, cari nilai K tu. Macam mana nak cari nilai K? So, kat sini, kita tengok satu-satu lah. Kita pergi soalan A dulu. So, nak dapatkan nilai K. K tu apa dia? Nampak? Dia bagi A 0,6. B dia bagi 6K. Kemudian dia bagi P. P tak bagi nilai. Q dia bagi 0,8. Okay, sekarang ni soalan dia bagi kecerunan AB. So, kecerunan MAB sama dengan... Okay, keluarkan dulu maklumat. So, kamu tahu MAB
Kecurunan MAB dia sama dengan kecurunan apa? M apa? Cikgu keluarkan dulu maklumat daripada soalan. Kecurunan dia sama dengan apa? Kecurunan AB sama dengan kecurunan apa kelas? Ada pada gambar rajah tu. Gambar rajah tu kan selari. Ya, betul. Terima kasih ni. Siapa ni? Respon ni. Bagus So, kecurunan dia sama dengan kecurunan PQ. Okay? So, kecurunan AB mesti sama dengan MPQ. Berapa nilainya? 1/2. Ini maklumat yang cikgu boleh keluarkan daripada soalan lah. Okay, sekarang kita nak dapatkan nilai K. Macam mana nak dapatkan nilai K? Dia bagi dah. Dia bagi MAB dia 1/2. Tapi K ni, nilai Y ni dia tak bagi. Macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak cari nilai K ni? Macam mana? Ingat tak? Sekarang ni dia bagi kat sini 2 titik kan? A, B kan? So, AB ni dia bagi dah nilai 0,2 untuk A, B dia 6K. Dia bagi M dia, MAB dia 1/2. So, macam mana nak cari nilai K ni? Ada satu rumus yang kita boleh pakai kat sini. Sebenarnya ada lagi, tapi cikgu guna rumus itu sahaja untuk selesaikan soalan A ni. Rumus apa kelas? Rumus yang melibatkan kita kena cari nilai M. Rumus apa? Tadi baru je belajar tadi. Baru je kita guna. Y sama dengan MX tambah C Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Boleh? Boleh? Saya rasa boleh kot. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Lagi rumus apa lagi? Tadi baru je guna. Sebelum kita guna Y sama dengan MX tambah C. Rumus Syafina tadi. Okay, apa rumus dia tu? Ya, betul. X2 tolak X1. Okey, Kashwin. Terima kasih Syafina. Betul apa yang kamu sebut. Kashwin pun betul. Nanti kita tengok. Kalau kamu guna Y sama dengan MX tambah C, dapat tak jawapan sama dengan rumus yang kita guna sekarang ni, yang Syafina sebutkan di sini. Okey, Kashwin. Terbalik Y2 dulu. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 salah tu kalau X dulu. Dia mesti Y dulu. Okey? Rumus ni sangatlah berguna sangat penting juga kamu kena tahu. Okey? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 untuk dapatkan nilai M. Okey, sekarang ni titik A dia kita ada kan? Ni A kamu, cikgu keluarkan. A kamu nilainya 0,2. Okey, letaklah dia sebagai X1, Y1. B kamu 6K. So, X kamu 6, Y kamu K. Sorry. X2 kamu 6, Y2 kamu K. Nampak tak? Kita akan guna 2 titik ini. Okey, nilai M dia dah bagi 1/2. So, kita akan gantikan kat sini. Ni MAB So, MAB dia 1/2 sama dengan gantikan saja. Y2, mana Y2? Y2 K tolak Y1 2. So, bahagikan dengan X2. 6 tolak X1 kosong. Okey, selesai kan? So 1/2 sama dengan K tolak 2. 6 tolak kosong 6 lah. Okey. Darab silang ni naik atas sebelah kiri. 2 ni naik atas sebelah kanan. Okey. So 6 darab 1 dapat 6 lah, sama dengan 2 K tolak 2.
Okey, yang ni kena master lah yang ni. Darat silang ni, bawah pergi atas, sebelah kiri. Yang dua ni naik atas sebelah kanan jadi darab. So dia akan dapat macam ni. So 6 sama dengan K2 K. Ni darab kan? 2 darab K, 2 darab negatif 2. So dapat negatif 4. Okey, selesai kan? Sebelum selesai kan cikgu pindah dulu. 2K tolak 4 tu sebelah kiri. Cikgu pindahkan posisi dia. 6 tu sebelah kanan. Okey. Kemudian negatif 4 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, 6 tambah 4. Sini 2K. So 2K sama dengan 10. Okey. Kemudian kita tak nak 2 ni. Ni dah kerap kali kamu jumpa Okey, so bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 kiri dan kanan. So boleh potong. Okey, ada yang dah dapat jawapan tu, Danish, Kashwin. So okey kamu sama dengan 5 kan? Okey. So okey kamu sama dengan 5. Okey. Kalau kita nak guna kaedah Y sama dengan MX tambah C, boleh kita cuba. Dapat ke tak? Okey. Kalau kita nak guna Y sama dengan MX tambah C. Okey, sebelum kamu nak guna rumus ini, kamu kena tahu nilai M dia. Kamu kena tahu nilai X dia. Nilai X Okey, nilai X-nya. Kamu kena tahu nilai C. Okey. Nampak tak? 3 benda ni kamu kena tahu dulu. M dia kita tahu dah. 1/2. Nilai X dengan C dia kamu nak ambil kat mana? Kamu kena lihat pada soalan. Okey? Pada titik A dan juga titik B. Okey, sekarang ni kan. Saya cuba. Okey, kamu kena lihat dulu. Okey, berapa nilai C dekat sini? Berapa nilai C dekat sini? Nilai C tu pintasan Y. Garis lurus AB ni berapa nilai pintasan Y dia? Ada dibagi pada titik ni, A ni. Berapa nilai dia? Kosong, salah. Pintasan Y ni, AB. Dia melalui pada paksi Y. Berapa nilai pintasan dia kat sini? Anissa, 2. Syafiq, kosong. Okey. Macam mana nak tahu? Okey, lihat kat sini. Okey, ni titik A kan? Titik A ni kan? Dia melalui pada paksi Y. So, dia bersilang dengan paksi Y. Automatik, kamu kena ingat kat sini. Okey, pintasan Y dia ni bagi garis lurus AB ni. Okey, nilai pintasan Y dia kat sini berapa? Kamu kena lihat pada titik A ni. X dia kosong kan? Kalau Syafiq ni mungkin dia tertukar. Okey. X dia kat sini kosong. Y dia kat sini berapa? 2. Jadi, pintasan Y dia kat sini adalah 2 okey. Pintasan Y dia adalah 2. Maksudnya nilai C dia adalah 2. Okey. Soalan tu dah bagi pada titik A. Okey, betul. C dia adalah 2. Okey, Anissa betul Syafiq. Kosong tu nilai X okey. Okey, betul Anissa 2. Okey, nilai X ni kita cuba je ni. Saya pun tak pasti betul ke tak. Okey. 2 M dia M 1/2 1/2 Sekejap 1/2 saya pun dah confuse ni 1/2
Okay, M1/2 X kosong. X kosong Okay, tak boleh tak boleh. Syafiq tak boleh Syafiq. Kita tak boleh ambil X kosong. Kita mesti ambil yang B tu. Kita mesti gantikan yang B tu. 6 dengan K tu. Ya betul. Okay. So, kita ambil titik 6 dengan K lah Sebab apa? Sebab kita nak cari nilai K. So, X dia adalah 6. Y dia adalah K. Okay. So, kita akan gantikan. So, X dia 6. Y dia K. So, gantikan. K sama dengan, Syafiq betul. K dia mesti 6. Anissa, X dia kita tak boleh ambil kosong Kita mesti ambil titik yang kita nak dapatkan. Titik yang kita nak dapatkan dalamnya nilai K tu. So, kita ambil 6 dan juga K. So, K dia sama dengan M1/2. M dia 1/2. X nya berapa? 6 tambah C dia 2. Okey, selesai kan? Dapat tak? Sama tak jawapan ni dengan jalan kerja tadi? Okey, Danish. Okey, dapat 5. Betul. Nampak? Kita akan dapat jawapan yang sama. Boleh juga guna kaedah Kashwin. Cuma, kamu kena dapatkan dulu nilai C ni. Biasa nilai C ni kamu tak tahu macam mana. Nilai C ni kita boleh peroleh daripada graf tadi. Cikgu tunjukkan tadi kan. Pada titik A tu, kan, dia melalui pada paksi Y. Maksudnya 2 pada nilai Y titik A itu adalah pintasan Y sebenarnya. Okay. C dia sama dengan 2. Kemudian kita gantikan X dengan Y itu. Kita kena ambil titik B. Kita kena ambil titik B. 6K. Okay. Gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Gantikan nilai M, gantikan nilai X dan juga gantikan nilai C. So, dapat 5. So, sama juga jawapannya. Maksudnya, ada 2 cara. So, matematik ni banyak cara. Mana cikgu tengok dulu. Kalau jalan kerja kamu tak sama dengan cikgu, cikgu akan semak. Betul tak teknik yang kamu pakai ni? Dan dapat jawapan yang sama. Kalau betul, cikgu tanda betul. Okay? Sekarang kita nak pergi pada soalan B. Soalan B dia apa? Kalau kita habis pukul berapa? 9.30 Okey. Okey, sekarang soalan B dia persamaan garis lurus PQ. So, kamu kena dapatkan persamaan garis lurus PQ. Okey, betul Kishan, Kashwin sama Syafiq jawapannya 5 Okey. So, sekarang kita nak pergi pada soalan B. Kita nak dapatkan persamaan garis lurus PQ. Okey. PQ, dia bagi titik Q sahaja, 06 berada di atas garis lurus PQ. So, itu maklumat penting tu. P tak bagi, tapi dia bagi titik Q. Q dia bagi 08. Okay, kena buat muka surat baru lah. Titik Q dia bagi 08. Dan kena ingatlah tadi, kamu dah keluarkan. Okay, kecerunan MAB. Kecerunan AB masih sama dengan kecerunan PQ. Nilainya 1/2. Agak-agak boleh tak dapatkan persamaan dia daripada maklumat yang diberi ni? Ingat balik kaedah yang cikgu dah terangkan sebelum ini. Kamu dah belajar dah sebelum ni. Okey, kita ada titik Q, dia berada di atas garis lurus PQ. Macam mana? Cikgu ada terangkan sebelum ni. Okey, katakan ni dia. Ni cikgu keluarkan. Ni Q kamu. 08. P kamu kat sini. Okey, M dia sama dengan 1/2 MPQ. Okey, cuba kamu dapatkan cikgu persamaannya. Guna 3 langkah yang cikgu ajar tu. M dah ada, tak apa. So, nak cari apa lepas M? Cuba selesaikan. Cikgu nak kamu cuba selesaikan dulu. Okey, dapatkan cikgu persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurus PQ. Maklumat dah ada dah tu. Q tu titik tu berada di atas garis lurus PQ. Dan Q tu diberi 08. Kecerunan tak perlu cari. Okey, sebab apa? Sebab kecerunan PQ dia sama dengan kecerunan AB. Ambil saja daripada kecerunan AB tu 1/2. Okey.
Cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 5 minit je. Okay, kena cuba Semua kena cuba ini baru 2 soalan ni. Cikgu tak boleh lah nak pergi sebanyak-banyak soalan juga. Sebab masa dia macam ni lah. Kalau kamu cuba buat dulu, mula-mula mungkin ambil masa yang lama. Tapi bila kamu dah kerap buat soalan bentuk-bentuk macam ini, insya-Allah kamu akan jadi lebih cepat untuk kamu selesaikan. Sebab kamu dah tahu dah bentuk soalan dia macam mana. Okay? Ha. Okay, 4 minit lagi. Tiga minit lagi. Dua minit. Nampaknya tak ada lagi yang berjaya ni. Syafiq. Apa yang 4, Syafiq? Syafiq. P dia
Okey Syafiq, kita tak nak cari titik P. Kita nak cari persamaan garis lurus. PQ. Ingat balik step yang cikgu ajar sebelum ini. Nak dapatkan persamaan garis lurus PQ, kita kena dapatkan nilai M. Kita kena dapatkan nilai C. Bila dah dapat nilai M dan juga nilai C, kita akan gantikan semula dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey? Kita nak cari persamaan. Kan tadi soalan minta kita cari persamaan garis lurus PQ. Persamaan garis lurus PQ ni. Soalan B. Okey? Kita bukan nak cari titik P, tapi kita nak cari persamaan garis lurus PQ. Okey? 2 minit lagi. Teruskan. Cikgu dah bagi dah hint tu. Dapatkan nilai M. Dapatkan nilai C. M dah ada. Nilai C pula. Nilai C tu nak dapat macam mana? Okey. Gantikan nilai apa? Nilai M, X dan juga Y. Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dapat nilai C. Okey, kita gantikan nilai M dan C dalam persamaan itu semula. Y sama dengan MX tambah C. Titik Q ini kamu boleh gunakan dia sebagai X. 8 ni sebagai Y. Okey? Untuk dapatkan nilai C tu. Ingat balik. Lupa dah ni. Ataupun keliru sudah ni. Danish. 8 tu apa? Nilai apa? Lapan tapi tak sure. Tapi 8 tu nilai apa Danish? Nilai 8 tu nilai apa? Okey, nilai C. Okey, dah ada nilai C, dah ada nilai M. Gantikan dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Tak apa. Kita kena cuba. Kena yakin dengan kita punya jalan kerja. Dengan jawapan kita. Salah tu nombor 2. Cuba dulu. Okey? Tak apa, buat je. Buat mana yang kamu mampu, sampai yang kamu mampu. Sekarang kamu dah ada nilai C, 8. So, tak apa. Jangan mengalah. Jangan betul ke salah ni. Betul ke salah. Jangan letak saja. Kamu anggap saja kamu buat tu betul. Okey? Nanti kamu boleh semak balik. Kalau kamu tak sure, kamu tak akan buat nanti. Okey? Kamu stop kat situ je. C sama dengan 8. Lepas tu persamaan dia kamu tak buat sebab kamu tak sure. So, tak apa. Kamu yakin dengan jawapan kamu. Okey, dah dapat nilai C sama dengan 8. M dia 1/2. Gantikan dia. Dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, dapat 4. Okey, tak apa. Syafina pun dapat 4. Okey. Gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Cikgu nak jawapan akhir tu. Nanti kita akan bincangkan. Betul tak C kamu 8? C kamu 4? Persamaan kamu tu betul ke salah? Okey, buat dulu. Okey. Kamu buat, kamu yang akan rasa puas. Salah pun tapi kamu akan rasa puas. Sebab kamu dah cuba. Sampai ke akhirnya. Belum lagi. Itu baru nilai C. Ingat balik. Step kita dah belajar sebelum ni. Nak bina persamaan. Dapatkan nilai M. So, M dah ada. Dapatkan nilai C. Okey, nak dapatkan nilai C tu, kita kena gantikan nilai M, X dan juga Y dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. So, dah dapat C. Dah ada M. Gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C. Belum lagi. Persamaan. Kita nak persamaan. Tak, jangan tinggalkan.
Guna rumus Syafina jugalah kan. Salah. Kita tak guna rumus tu. Rumus tu kita guna untuk 2 titik. Untuk kita dapatkan kecerunan. Tak confident. Kena confident dengan jawapan kamu. Dengan hasil kerja kamu. Okay? Kalau kamu rasa tak confident, kamu kena cuba juga confident. Sebab kalau tak, nanti kamu tak buat langkah seterusnya. Buat je. Salah tu nombor 2. Yang penting kamu tahu apa yang kamu buat. Okay. Pantas. Kita ada 15 minit lagi. Hishan tak nampak ni. Kashwin pun tak nampak ni. Chak Tide, Ang Pei. Siapa lagi ni? Ramai masuk hari ni. Kita check lah. Pat Maja. Kita ada Pat Maja. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Syafiq. Kita ada Ain, Ammar, Anissa. Banyak ni. Banyak pemikiran kita ada kat sini. Danish, Elijah, Lim, Irfan, Kashwin, Kancana, Kim Hee, Kishan, Mira, Nur Syafina, Pat Maja, Sasi Varunan, Shaktida, Shavin, Trishulan, Venodin, Yu Hong, Zishan. Lepas dapat M, kena buat apa? M dah ada. M dia 1/2. Cari nilai C. 8 sama dengan 1/2 tambah 8. Apa tu? Dah lupa dah ni. Kamu belajar sebelum ni. Ya Allah. Lepas dapat C buat apa? Lepas dapat C gantikan. Gantikan nilai C dengan nilai M tu dalam Y sama dengan MX tambah C. Dapatlah persamaan kamu. Cuba. Syafiq 8 sama dengan 1/2 tambah... Syafiq tertinggal tu. X dia kosong kan? Y dia 8 Okay, Y dia 8. Kenapa C dia tu... C tu kita nak cari. Kenapa C tu ada nilai dah? Habis tu kamu nak cari apa sebenarnya? Tak ada pun boleh ubah kat situ. Nampak tak? Kecilapan kecil yang kamu biasa lakukan Y sama dengan 1/2 X tolak sama dengan 8. Y sama dengan 1/2 X. Y sama dengan C. Nilaikan Y sama dengan C. Y sama dengan C. Tak juga. Kan cikgu dah cakap tadi. Cuba kamu tengok ni. Cuba kamu tengok pada kamu punya rajah ni. Kan tadi cikgu dah cakap pintasan Y dia berapa sebenarnya kat sini? Y dia 2 kan? Dia tak sama. Cikgu. Y dengan C sama nilai kan? Tak juga Syafiq. Bergantung kepada garis lurus tu melalui pada paksi Y. Tadi kan? Cikgu dah terangkan. Kan? Pintasan Y untuk garis lurus AB adalah 2. So, nilai dia tak sama. Tak ada seorang lagi dapat ni. Positif 8. Kashun, positif 8 tu apa? Kalau nilai C, gantikan pula dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Gantikan nilai M. Gantikan nilai C dalam persamaan. Saya buat 8 sama dengan... Okey, betul dah tu, Danish. Okey, so nilai C kamu tu dah betul dah, Danish. Gantikan nilai M dengan nilai C kamu tu dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Okey, C dah betul dah 8. Nur Syafina, Y sama dengan 1/2 darab 4. Y sama dengan 1/2 darab 4 sama dengan 2. Mana datang 4 tu, Syafina? Tu, ikut step Danish tu. Macam mana? Syafina pula. C kamu dapat 4. Salah. Kan tadi cikgu dah... Ya, X tu kena letak kosong. Ni, tengok ni. Ni. Mana Kenapa C dapat 4? Ni. Kan, okey.
Ni X dia kosong, Y dia 8. Okay, so kita gantikan. Okay, Y sama dengan MX tambah C. So, Y dia berapa? Lah, 8. M dia 1/2. X dia kosong. Tambah C. So, 8 sama dengan C. 1/2 dah kosong-kosong kan? So, tinggal C. Maka C kamu nilainya lah 8. Macam mana dapat 4 tu? Okay, C dia sama dengan 8 darab 4 sama dengan 2. Okay, salah Syafina C dia bukan 4 tapi C dia adalah 8 Okay. C dia 8. Okay. Lepas tu nak buat apa Danish? Kamu dah ada nilai M 1/2. Kamu dah ada nilai C. Kamu nak buat apa dengan kedua-dua nilai ni? Ganti apa? Ganti M dan C dalam Y sama dengan MX tambah C. Okay, cuba gantikan. Ni langkah yang terakhir ni. Dah lupa dah ni semua ni. Bahaya ni. Apa persamaan akhir dia? Gantikan. Nilai M. Nilai C. Syafina kena semak balik Y sama dengan 1/2 darab 4. 1/2 darab 4. 1/2 darab 4. Confuse saya. Dennis, step kamu dah betul dah tu. Gantikan saja. M dia 1/2. C dia 8 dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Saya nak jawapan kamu semua. Sama apa tu? Tak, kita nak persamaan. Dah lupa dah ni. Kan kita ganti M 1/2 dalam ni. Kita ganti C 8 dalam ni. So apa persamaan dia? Persamaan akhir dia tu. Kita nak persamaan. Kita bukan nak nilai, kita nak persamaan. Persamaan PQ. Tak tahu. Tak faham. Keliru. Okay, kita ada M 1/2. Kita ada C sama dengan 8. Okay, kita gantikan. Okay, C 8. So, gantikan. M sama dengan 1/2 dan C sama dengan 8 dalam Y sama dengan MX tambah C. Gantikan. Okay, masa dah nak habis dah ni. Tak apalah, cikgu tunjukkanlah Okay, so Y kamu, ni jawapan akhir kamu Y sama dengan M 1/2 nilai dia. X tulis X tambah C sama dengan 8. Inilah persamaan garis lurus PQ. Okey. Kita bukan nak nilai, kita nak persamaan. Inilah persamaannya. Y sama dengan 1/2X tambah 8. Okey, setakat ni dua contoh yang cikgu bagi ni. Apa pandangan kamu pada kedua-dua soalan ni? Mungkin ada tak selesai lagi ni. Apa respon yang kamu boleh buat? Kesimpulan yang kamu boleh buat daripada dua contoh yang kita bincangkan ni. 1 jam lebih, dua soalan je kita boleh bincangkan. Apa pandangan kamu?
Senang ke susah? Rasa-rasa macam, wah, macam ni punya soalan dia maksudnya saya nak kena lagi usaha lah ni. Ha, boleh tak kongsikan sikit sebelum kita habis tamatkan kelas kita? Mungkin semua tengah lapar ni kot. Tak sarapan lagi ni. Okay, tak ada yang respon ke? Ha. Okay, kalau tak ada, tak apalah, cikgu buat sikit ulasan Okay, jadi kan, cikgu perasan kat sini, ada yang dah hampir berjaya tapi ada yang masih keliru confused, macam mana nak bina persamaan garis lurus. Okay, cikgu dah banyak bagi contoh-contoh sebelum-sebelum ni, nak bina persamaan garis lurus, tapi dah lupa dah kot. So, kena check balik nota kamu, pastikan kamu semak balik nota kamu kan. Sebab topik ni antara topik yang penting tau. Cikgu cakap terus terang lah, ni topik yang penting untuk kamu faham, untuk kamu jelas. Okay, jadi bagaimana nak jelas, kena banyak buat latihan lepas ni cikgu akan bagi satu tugasan. Jadi, cuba buat, cuba fikirkan macam mana nak selesaikan. Okay? Tu daripada cikgu lah. Ada apa-apa tak daripada kamu nak kongsikan pada cikgu hari ni? Cikgu susah ke? Macam mana? Apa-apalah tentang pembelajaran hari ni. Ada nak kongsikan? Tak ada.